Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ras Muhammad, Vice President Sales and Brand Community Richworks International, dan anda bersama saya dalam live dari Richq Shah Alam. Dan alhamdulillah, seperti biasa, sebelum kita mulakan, seperti biasa saya doakan anda supaya berada dalam keadaan yang sihat, gembira, bahagia, dipermudahkan segala urusan dan terus bersemangat dalam melakukan apa saja yang anda hendak lakukan. Okey, kita mulakanlah kita dengan apa kata anda bagi feedback pada kami tentang audio kami, tentang visual kami, adakah terang, adakah jelas, adakah crystal clear ataupun ada gangguan, supaya kami dapat membantu anda mendapat experience yang paling maksimum, paling terbaik. Dan jom kita sama-sama juga melakukan sesuatu yang orang kata bermanfaat. Contohnya anda boleh start share, start like, start bagi love, start buat watch party, ataupun mungkin anda nak tag kawan-kawan anda yang anda rasa akan mendapat manfaat daripada live yang saya sharingkan dengan anda, insya-Allah. Alright, so alhamdulillah kita dah menghampiri penghujung tahun 2019. Ya, era 2020 akan bakal menjema tak lama lagi. Persoalannya, berapa ramai antara anda yang masih lagi nak bermain dekat game yang sama? Ataupun sebenarnya anda dah memang bertekad tahun ni merupakan tahun terakhir, tahun honeymoon, dan tahun depan merupakan tahun anda akan bekerja keras. Tapi berapa ramai juga antara anda yang nak bekerja keras tapi tak tahu apakah formula yang betul untuk anda mulakan langkah anda 2020. Well, saya nak bagi tahu anda, ini adalah live Bina Bisnes Berjaya 2020, dan untuk sempena program Bina Bisnes Berjaya 2020 yang kita akan adakan pada 25 Disember 2019 di IDCC Shah Alam. Tahniah kepada anda yang telah mendaftar. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Kami akan berikan video-video eksklusif untuk anda, di mana ianya mengandungi ilmu-ilmu dan juga sharing-sharing tentang bagaimana anda boleh bina bisnes berjaya untuk tahun 2020, insya-Allah. Alright. So, kami seperti biasa sentiasa akan berikan apa yang kami boleh berikan kepada anda, sebab kami nak pastikan anda bakal menjadi salah seorang ataupun menjadi salah seorang antara kisah kejayaan ataupun kejayaan kami yang kami bina untuk tahun 2020, di mana kami untuk tahun 2020 bercita-cita melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya bina bisnes ke tahap 10 kali ganda daripada tahap sekarang, dan bukan sekadar bisnes kecil-kecilan. So, adakah anda bersedia? Okey, sekiranya anda bersedia, dan kalau anda nak tahu bagaimana nak bina bisnes yang berjaya, jom kita sama-sama tonton video ini. Berikan tepukan untuk video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Titan, Premier Titan dan semua dev-dev jemputan khas pada malam ini? Apa khabar semua? Okey, saya Kartika Wati Muhammad, founder pada SKV Sdn Bhd, dan kepakaran kami adalah membantu mereka yang kerisauan kaki mereka terpaksa dipotong kerana risau dengan masalah diabetik yang mereka hadapi, untuk mengetahui bahawa insya-Allah diabetik itu bisa disembuhkan. Okay, amazing. Okay, pakar specialize dekat dalam bantu mereka yang takut kaki nak kena potong. Yeah. Disebabkan diabetik. Masalah diabetik. Isu diabetik. Yeah. Very specific. Okay, Very niche. let's talk about SKV for what? Berapa tahun dah SKV wujud? Okay, SKV was established in 2009. So tahun 10 ini tahun. adalah tahun ke-10 SKV. Tahniah, dah tahu 10 tahun dah SKV. Alhamdulillah. You know? Then Doc, something that I learned over time melalui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Actually ada satu story lah Doc, that gembala kambing dengan anak perempuan dan dia lihat kebetulan ada seorang lelaki ni datang very strong, angkat kambing semua, dan anak perempuan dia kata, beritahu kat ayah dia, ayah lelaki tu sangat kuat, kalau kita nak ambil pekerja, kita ambil lah orang yang macam ni. So long story short, so dia pun panggil orang lelaki tu. So dia cakap, okay, since you are very strong, why not you kerja kat ladang saya, tapi kalau you dapat lakukan perkara ni dengan baik, dalam masa 10 tahun saya akan nikahkan kau dengan anakku. So bagi saya, moral of the story ni Dok, untuk sesuatu benda menjadi satu yang sangat expert ataupun sesuatu benda tu sangat established, it requires 10 years. So 10 years minimum. Yes, itu datangnya daripada story yang sirah Rasulullah SAW tadi. So I believe we have set our foot for 10 years. So 2020 akan menjadi satu tahun yang sangat besar bagi SKV. Di situ kami akan mula dengan game plan yang baru, dan insyaAllah it's going to be a very big achievement for us next year, insyaAllah. Amazing, insyaAllah. Okay, tepuk tangan untuk SKV, come on. Apa Kartika?
So you dapat this award, Esteem Loyalty Award. Okay, sorry. I ingat senior title je, ST. Lain semua tak ingat. Senior. Dengan TS, itu tak boleh cakap. Okay. So, kita nak cakap benda yang first, pasal point pertama adalah SKV naik dengan senang. Itu awal the first few years. Mudah lah bagi you. Alhamdulillah. Sampai pada point yang you naik sales you berapa juta? Maximum we have achieved was 60 million. Okay, sales dia naik tanpa mentoring, tanpa Titan, tanpa Richworks. She managed to build sampai 60 million a year. Macam? Okay, that was like from 2009 sampailah 2013. 2013. Yeah. So dalam masa berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun boleh banner sampai 60 juta setahun. Macam? Power kan? Masa tu saya bukan masa tu memang saya selalu tengok. Sekolah lagi tak? Tak, mungkin baru dah jawab apa. Okay, gerak. Saya selalu tengok husband Puan Kartika, Dr. Syed dekat Mingguan Wanita masa tu. Kan? Selalu keluar Mingguan Wanita, selalu SKV. Wanita hari ini. Saya selalu terjumpa dia solat Jumaat kat masjid saya. Terperasan dia macam ni muka macam keluar Mingguan Wanita ni. Macam tu lah. Okay? So, sangat bagus. 60 million a year bagi saya dalam masa 4 tahun, itu bukan normal lah. Banyak company dah berniaga 48 tahun pun tak pernah capai 6 juta setahun. And this is 60 million. Ya dok, tapi macam saya katakanlah, kita berniaga tanpa guidance, bila naik cepat, drop pun sangat cepat. Okay, itu subjektif. Yes. I nak defy itu kejap lagi. Okay, sebab tak ada guru. I nak defy itu, you lawyer itu, but I nak defy itu, objection. Okay, I nak object itu dulu. Alright. Kenapa? Nanti kejap. Pasal pertama you naik 2009, 2013 sampai cecah 60 juta. Yes. Business you adalah dalam apa dikonsider dalam industri mana? Beauty, health? Masa tu kita ada beauty as well. Beauty, we have skincare. Health, wellness. Beauty and health and beauty. Health and beauty, yes. Itu industry you. Yep. So you were doing well, 60 million. Then 2013 was the highest. Yes. Then apa berlaku 2014 ni? Macam mana dia boleh, apa berlaku? Okay, of course. Apa challenge dia? One is agility lah dok, sebab agility ni apa? Kita tak cepat berubah. Tak cepat berubah. Sebab kita tahu 2012-13 tu zaman dah berubah kepada digital. Social media. Social media dah start. In fact actually 2011 dah start. 2009 lagi dah start sebenarnya. 2009 tapi yang orang dah betul-betul 2011 dah start 2011. Kita tengok je masa tu kita rasa we are big player on offline. So kita kata tak apalah, bagilah orang lain buat online. So masa tu you buat campaign apa? TV ada? Name it, billboard, TV, talk show, commercials. Iklan? Wanita commercials, kita ada radio? Iklan TV, iklan surat khabar. Magazine ada 7 ketika 7 magazine? 7 magazine, semua karang kraw kita tapau. Alright. Minggu Wanita kan setiap minggu masa tu. Betul. Semua kita tapau setiap minggu. Semua benda, semua medium ada iklan? Ya. Yeah. And then yet 2014 was you know what happened? No, 2014 was the highest 60. No, 2013. 2013. Apa berlaku nak figure 14 ni? 14 apa berlaku? 2014 tu of course partly. Berapa figure 2014? 31 million something like that. Drop by half. 2015? 2015 tinggal 8. Daripada 31 turun tinggal 8. Dan 2016 tinggal 2. And 2016 turun lagi tinggal 2. Daripada 60 tinggal 31, tinggal 8, tinggal 2. Tinggal 2 juta setahun. Okey, apa perasaan tu? Sliding macam tu, macam itu kejut. Okey, sebenarnya bila dia turun 31, I rasa okey. Okey, lagi tak, I cakap macam ni, tak apa sebab GST was introduced in 2014. Right. So biasalah daripada mencari kesalahan ataupun perlu perbetulkan sesuatu, kita rasa it's because of GST. Salahkan orang luar benda lain. That's the easiest thing to do. Of course, salahkan orang lain, salahkan kerajaan, salahkan siapa lah. Yes, sebab masa tu kita punya stockist start pulling out a bit. Adalah kesilapan kita juga sebab kita dah start stock dekat Guardian Pharmacy. Masa tu we were listed in Guardian Pharmacy. That time we were the first Malay company. And then you pull back. We pull out. Lepas tu kita mula pergi distribute apa nak cakap borong lah kot. Apa kesilapan? Apa sebab keputusan tu dibuat pada waktu tu? Berapa orang nak tahu kesilapan atau belajar dari kesilapan tu? Tak ramai yang nak tahu. So kita dengar cerita orang boleh buat juta-juta itu senang, satu bab. Yang kita nak tahu apa mistake tu. Biasa orang tak nak cerita mistake, dia cerita yang best je. Yang saya nak korek mistake. Life boleh. Kita try to make it like lesson for them. But
Okay, so basically kena check distribution channel kita lah. Sebab So- saya ni banyak spend sebab saya fikirkan kita boleh cepat dapat distribute all over Malaysia melalui cawangan yang begitu banyak dekat certain area. So kita pun keluarlah TV sebab wanita hari ini seperti semua orang tahu 6 minit kita spend 25,000 campur dengan dia punya tax bla bla bla, it's about 28-29. Lepas tu kita buat tiap-tiap minggu selama 6 bulan berturut-turut untuk first phase. Alright. So it was expensive but kita fikir kita naik terus billboard, kita kira gangho terus ada. Main ganas ni konon. Sebab tu fobia tu adalah sikit kan. Sebab tu takut bila nak buat lagi macam tu. Betul, sebab dah pernah rasa kan. Lepas tu tapi it doesn't happen seperti mana yang kita nak sebab mungkin kita tak ada control over distribution channel kita tu. This is So mistake masa tu adalah distribution channel. yes, sebab Bukan advertising marketing tu tadi. Satu I bab. rasa it works. Cuma kita pun silap sebab kita tak funnelkan. Bermaksud bukanlah katalah you ada duit, dia keluar TV, radio, sok khabar, billboard ni, stesen, belum tentu boleh naik. Belum tentu. Sebab bila contoh billboard, kita tak ada CTA pun, orang kenal je kita. Tak ada Teknik yang betul lah. so teknik untuk buat iklan, betul. Jadi bila orang tengok, kita tak boleh nak, kita tak gauge, bukan tak boleh nak gauge. Masa tu saya tak evaluate pun iklan mana yang efektif dah. Efektif, berbaloi tak investment tu. How much was it? How much was the belanja I you think untuk we iklan? spend quite a bit lah. Masa yang kita dapat 60 million tu, I think kita spend about 5 million sebab bulk of it juga datang daripada export masa tu. Okay, so you ada buat export market. That's right. So apa benda yang membuatkan dia drop adalah bila you pull out daripada distribution dekat luar kat Guardian ni semua Itu tadi. satu. Right? Lepas tu bila kita pun buat kesilapan juga, kita distribute in bulk, menyebabkan stokis kita, kalau Das pernah kena, saya pun pernah kena. Majority of them left us sebab dia orang rasa kita sabotage dia dengan cara distribute kepada semua kedai, and then there is a price war there. Menyebabkan stokis kata that's it, so dia orang pun tarik diri. So dia berganda-ganda dok. Kita take out from that chain pharmacy, kita take out from dan kita distribute sebanyak mungkin tu, menyebabkan kita punya distribution channel melalui stokis agent pun drop. I think this is very important mistake. Jap. Ini mistake yang orang mungkin tak perasan berlaku. Kita tengah okay, everything was fine. Kita rasa kita buat apa pun akan jadi. Ada tak macam tu punya thoughts? Betul, sebab kita Kita rasa kita rasa champion lah masa tu. Everything kita touch jadi. Jadi kita rasa kita boleh buat apa saja keputusan. To be honest ya, 2013, 2012 saya pergi haji masa tu. Saya ingat lagi Datuk Sri Vida duk ngikut saya kat belakang. You buat macam mana ya? You buat macam mana? Sekali dia naik lebih dahsyat daripada kita lepas tu. You imagine tak? Maksudnya kita sangat rasa macam kita okay that time. Kita dah power. Kita dah power dan kita tak cuba buat sesuatu lebih baik, dan kita bila drop separuh, kita rasa okay sebab tak apa, tengok keadaan sekejap. GST sekejap. Masa tu GST was launched in 2014, bulan 4 kalau tak silap saya. 15. 2015 Correct, 2015 bulan 4. So masa tu makin drop tak apa. Kejap je dia naik balik. So I let it go down sampai 2016 saya rasa that's it lah. Sebab kita pun overhead sangat tinggi every month. So every few months kena pump in capital. Berapa overhead masa tu kalau you don't mind? Sebab kita pun masa tu dah ada CEO dah. Sebab tu tak berani nak employ sekarang. Okay, you banyak Bagus sangat trauma. sangat kan? Banyak sangat trauma lah you ni. Masa tu you tak ada mentor. That's the difference. So masa tu overhead kita campur dengan office, everything about close to 300,000-400,000. Wow. So dengan sale yang 2 juta tu boleh imagine lah macam mana. Lebih kurang 5 juta setahun. Sale 2 juta. 2 juta. Macam mana nak cover? So pada saat tu lah 2016 you hampir decided nak tutup. Decided actually. Decided dah, bukan hampir lagi lah. I decided December gonna be the last. Cuma I duk bincang dengan my partner lah. Macam mana kita nak habiskan stok tu? Okay, kita pause kejap. Apa you boleh fikir kalau hari ni atau bulan ni, December ni adalah bulan terakhir you run business? No, just think sekejap. What if ni adalah bulan terakhir you run business tapi you masih kena bayar overhead? Staff berapa ramai? Bila sampai bulan 12 tu, tinggal 12 je. Patutnya asalnya? 60 lebih masa tu. Daripada 60 turun tinggal 12. 12. Sales drop tinggal 2 juta. Tapi dok, I cakap kat dia orang bulan 10 tu. Sebab memang bulan 10 tu dah tak larat. I cakap okay macam ni, I offer them to resign now. I pay them 1 month salary because I tak bayar dia orang bonus. Belum ni dah dapat bonus every 3 months saya bayar bonus masa tu. So tapi none of them nak berhenti, and all of them 12 sampai sekarang masih ada. Walaupun kita kata okay go. Because kesian kan kat dia orang, gaji pun tak naik dah 2 tahun daripada 2014, 15, 16. So I kata go and find other job. So memang I dah decide, cuma tak cakap. December tu we decided to find ways lah. Mungkin office tu boleh jadi my legal firm ke whatever lah.
Tetapi macam tu lah. Apa you fikir pada saat tu before you datang kelas and everything? I just nak cut loss by closing down SKV and focus on my other business. Tapi itulah, saya satu perkara yang saya sangat yakin sebab ada one of the titan tanya saya what makes you stay and continue with SKV. Saya rasa itu berkat doa ibu bapa saya dan juga doa kita sendiri. Saya kata, ya Allah, aku ni bukan alim ulama. Aku ni bukan ustazah. Aku bukan hafizah. Aku tak tahu jalan aku untuk menuju ke syurgamu. Kau tunjuklah jalan. Ya Allah, aku tak tahu. Seriously dok, I just don't know. Kita ni orang biasa. Bukan kita lah, saya orang biasa dok. So apabila rentetan peristiwa berlaku yang staff I paksa I pergi IMKK, I masuk IMKK dan kemudian jadi titan the second day and continue my journey with Richwork. I believe ini semua Allah mendengar apa luahan saya. Sebab saya yakin kita nak masuk syurga ni banyak cara. Bukan saja menjadi alim ulama, whatever. We have to do apa yang kita expert in. So saya rasa business is my way of doing things, insya-Allah untuk jalan menuju ke syurga Allah. So use business untuk nak contribute pada orang. Yes, dengan cara contribute and help people dan who is in need. Yeah. So itulah jalan dia dok, saya rasa. So Allah tunjuk lorongkan jalannya sebab tu kita masih berada And kat how sini. confident you are pada waktu IMKK day tu you decide nak apply Titan? Okay, Apa sebenarnya yang bagi you that certainty? Okay, because 2016 tu, I dah decide, seriously decide that we going to close down. I dah cari jalan lah macam mana. In fact, kita dah jumpa tempat yang mana kita boleh lelong produk sebenarnya. But, masa pergi IMKK, to be honest with you guys, saya sangat malu. Kalau boleh saya nak tutup je muka saya. Kononnya orang kenal pakai kita. Pakai macam ini lah. Nasib baik tak pakai buka dah masa tu. Tapi seriously rasa macam orang kenal kita kan, muka dekat billboard. Lepas tu mungkin di kalangan those in business, I was a lawyer, the legal firm semua. Well known. So saya rasa macam malu, seriously. I dengan doktor macam tunduk je masuk sebab staff semua pergi kan. But first day tu memang gelas penuh. Gelas penuh. You rasa malu kenapa? Malu datang kelas? Malu nak pergi belajar dok. Malu datang kelas? Ya, dah buat business. Apa you fikir bila datang kelas tu? You rasa apa? Rasa yang datang kelas ni orang yang gagal ke? Orang yang orang tak tahu buat bisnes. Tak tahu buat bisnes. That's why datang kelas. Tu you rasa macam tu? Yes, walaupun bisnes jatuh tapi ego sangat tinggi sebab rasa macam you have done it before, you know. So kenapa nak pergi belajar? Kalau you boleh rasa macam tu, mana berlambaklah yang menonton kat rumah ke yang rasa macam tu. Yang rasa macam tak naklah pergi kelas masa macam aku dah macam tak ada harapan. Sama ada tak ada harapan atau dah terror dok. You know, like boyo pergi kelas ni, you know. Yes. But I can't remember exactly what, but the second day to really like give me tamparan yang dahsyat. I can't remember exactly, but I keluar during lunch hour, I terus sign up for Titan. Yelah, apa hantu yang merasuk you? Saka ke apa tak Saka tahu. apa? Saka Dr. Azizan Othman. So seriously, tapi benda yang betul-betul merubah saya adalah saya rasa partly is about connection kita dengan pencipta and connection kita with our partner. I think that's two things yang I really learn and thank you so much Doc. I think let's give a big round of applause to Doc. I think sebab Dr. Azizan dia bukan mengajar kita ataupun guide kita on the business. I think the most important is how he managed to help us into self-development. Itu perkara yang sangat luar biasa saya rasa. Doc. Alright, tepukan untuk anda, tahniah untuk anda. Alright, itu adalah satu tindakan yang sangat berani sebab anda berjaya ataupun berani menghabiskan video yang tontonkan kepada anda. Okay, cakap pada diri sendiri, saya kaya dan berjaya. Cakap pada diri sendiri, saya nak bina bisnes berjaya 2020. Sebab apa yang kita cakap hari-hari, dia akan melekat dekat kita punya pemikiran, tuan-tuan dan perempuan. Alright, so alhamdulillah, program Bina Bisnes 2020 adalah hadiah dari Richworks untuk anda sebab kita memang nak bantu anda untuk menghadapi tahun 2020 yang makin bakal mencabar. Lebih mencabar pada tahun 2019. Tapi ada orang sambut 2020 dengan senyuman. Ada orang sambut tahun 2020 dengan kekecewaan ataupun ketakutan. Anda nak jadi takut ke? Anda nak jadi excited dengan 2020? Semuanya terpulang pada anda. Well, kami seperti biasa untuk memastikan anda pergi jauh dalam perniagaan untuk tahun 2020, kami nak bantu anda. That's why kami lakukan ataupun kami adakan program Bina Bisnes Berjaya 2020 pada 25 Disember 2019. Dan ia merupakan satu perhimpunan seluruh usahawan di Malaysia di mana usahawan ni tak kira daripada industri apa. It could be fashion, it could be product, it could be food industry. Dan anda juga mungkin adalah seorang peniaga separuh masa, suku masa. Okey, anda juga mungkin suri rumah yang berniaga. Anda mungkin juga buat secara part time, contohnya anda memang bekerja dan buat bisnes baru nak merasa.
Dan mungkin juga anda memang dah buat bisnes dah lama dah, tapi bisnes tak grow-grow. Sebab anda tidak ada formula bagaimana nak bina bisnes yang lebih berjaya. So, 25 hari bulan adalah merupakan, 25 Disember merupakan tarikh terakhir untuk anda jumpa Dr. Azizan. Untuk tahun ni, tahun 2019. Lepas ni jumpa lagi insya-Allah. Tapi, saya rasa sangat penting untuk anda jumpa dan fahami tentang cabaran dan langkah yang betul sebelum anda memasuki tahun 2020. Dan sedikit info tentang program. Dalam BBB 2020, Dr. Azizan Osman akan kongsikan dengan anda formula nak bina bisnes berjaya. Dan program ini akan diadakan di IDCC Shah Alam pada 25 Disember di mana tempat berhimpunnya semua usahawan di seluruh Malaysia dengan hanya yuran serendah RM100 seorang sahaja. Alright? Dan sekiranya anda tidak mahu lepaskan peluang dan nak menjadi salah seorang pelajar Bina Bisnes Berjaya 2020, anda perlu layari www.binabusinessberjaya2020.com atau cara kedua anda boleh hubungi 1388-2424 atau 0192442244 atau yang paling mudah anda boleh tinggalkan nombor anda beserta nama anda, kami akan hubungi anda untuk bantu anda buat pendaftaran. Tuan-tuan dan puan, tindakan adalah hak anda. Keputusan juga adalah akan menjadi hak anda nanti. Jadi saya sarankan kepada anda, buat keputusan sekarang sebab fast action akan beri anda fast result. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.